sebagai salah seorang tokoh sahabat antara yang paling awal memeluk Islam di tangan Rasulullah, orang yang paling banyak mengikuti pembelajaran dan pengajian dari Rasulullah sendiri, orang yang mengakui anak perempuan Rasulullah Fatimah binti Muhammad, itulah Sayyidina Ali. Dan ada satu hadis daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, bahawasanya kami sedang duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid. Tiba-tiba datang Mus'ab bin Umair, salah seorang sahabat Rasulullah yang berasal daripada Makkah, dan tiada di atas badannya kecuali hanya sehelai selendang yang bertampung dengan kulit. Tatkala Rasulullah melihat baginda menangis dan menitiskan air mata kerana mengenangkan kemewahan Mus'ab ketika berada di Makkah dahulu. Kerana Mus'ab ini adalah salah seorang sahabat yang begitu dikasihi dan dimanjakan oleh ibunya, dan kerana memandang nasib Mus'ab sekarang ketika berada di Madinah sebagai seorang muhajirin yang terpaksa meninggalkan segala harta benda dan kekayaan di Mekah. Saya berhenti pada pertengahan hadis. Kita cuba mengambil gambaran dan penghayatan. Sebab itu bila kita mempelajari sesuatu ilmu, baik dia merupakan nas-nas Al-Quran ataupun nas-nas daripada sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 5 benda yang perlu kita perhatikan. Sama ada dia ayat Quran ataupun sama ada dia hadis Nabi. Yang pertama ialah kita kena membaca ayat Quran, kita kena baca hadis Nabi pun kita kena baca. Yang kedua, selepas kita baca, kita kena cuba fahamkan apa yang difirmankan oleh Allah kalau dia ayat Al-Quran. Kita kena cuba fahamkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah kalau dia tu hadis Nabi. Pertama baca, yang kedua kena bagi faham. Jangan kita baca sesuatu tanpa kita memahaminya. Lebih bahaya kalau kita baca tanpa memahami apakah konteks ayat Al-Quran dan apakah konteks sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga ialah menghayati. Kita baca, kita faham dan kita hayati. Apa maksud menghayati? Selalu kita buat ceramah, kita buat seminar, kita buat kursus penghayatan haji, penghayatan minggu Al-Quran, penghayatan Isra' Mi'raj. Apakah maksud penghayatan? Apa dia maksud penghayatan? Kita dah baca dah, kita dah faham dah. Bagaimana kita nak menghayati? Kalau kita tengok pada lafaz penghayatan, kosa kata asas dia ialah hayah. Dan hayah ni adalah salah satu daripada sifat Allah yang kita belajar dalam ilmu Tauhid sifat 20. Apa maksud al-hayah? Yang maha hidup. Penghayatan bermaksud menghidupkan. Jadi bagaimana kita nak menghidupkan ayat Al-Quran yang kita dah baca dan faham tadi? Bagaimana kita nak menghidupkan nas hadis yang disabdakan oleh Rasulullah yang kita dah baca dan faham tadi? Bagaimana nak bagi dia hidup? Penghayatan ini perlu. Sebab dengan penghayatanlah seorang manusia boleh merasai apa yang difirmankan oleh Allah dan apa yang disabdakan oleh Nabi, dan membawa masuk suasana dan keadaan itu di dalam pemikiran dan jiwa dia.
Seolah-olah kalau kita tengok satu filem, kita bukan tengok filem tu sekadar nak tahu cerita. Kita bukan tengok filem tu sebab nak tahu siapa hero, siapa jahat, siapa heroin, cerita lagu mana. Tetapi lebih jauh penghayatan yang sampai macam selalunya makcik-makcik tengok filem Korea, makcik-makcik tengok filem Hindustan, time sedih sampai tahap menangis. Orang yang tengok tanpa penghayatan macam kita, pernah menangis tak tengok filem? Oh, tengok lagu tu, hero kena belasap. Tapi ada orang tu sampai menitih air mata. Pasal apa dia boleh menitih air mata? Kita tak ada apa-apa, relax je. Sebab dia menghayati kesedihan yang ditanggung oleh watak yang dimainkan oleh heroin tu. Oh, sedihnya, kesian dia kena cerai kat suami dia. Dia rasa sungguh peristiwa pengalaman dicerai dalam jiwa dia sampai dia boleh menangis. Kita cerai mampu piye dah? Ceritalah bagi kita. Itulah bagaimana kita nak berinteraksi, bertaamul, muamalah dengan Quran. Sebab tu ada sesetengah manusia, bila kita bacakan kisah-kisah Rasulullah, kisah-kisah peperangan, contohnya perang Uhud, bagaimana baginda terluka, baginda terjatuh di dalam lubang, baginda patah gigi serinya, ada orang yang mampu menangis. Why? Sebab dia menghayati apa yang dirasai dan dilalui oleh Rasulullah. Seolah-olah dia hidup dalam peristiwa dan fenomena Uhud tadi. Tapi bagi orang yang nak tahu dan faham semata-mata tanpa penghayatan, dia dengar dan dia faham. Tapi orang yang boleh rasa kesakitan dan kepedihan yang dialami oleh Rasul, dia menangis, dia sedih. Inilah penghayatan. Selepas penghayatan, kita kena beramal. Amal apa yang kita belajar, kita faham dan kita hayati tadi. Dan yang terakhir, kalau kita ada kemampuan, sebarkanlah ilmu yang kita pelajari dan ambil daripada guru-guru kita. Siapa tidak pernah mengenali nama Sayyidina Ali sebagai salah seorang tokoh sahabat antara yang paling awal memeluk Islam di tangan Rasulullah, orang yang paling banyak mengikuti pembelajaran dan pengajian dari Rasulullah sendiri, orang yang mengahwini anak perempuan Rasulullah, Fatimah binti Muhammad, itulah Sayyidina Ali. Dan ada satu hadis daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, bahawasanya kami sedang duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid. Tiba-tiba datang Mus'ab bin Umair, salah seorang sahabat Rasulullah yang berasal daripada Makkah, dan tiada di atas badannya kecuali hanya sehelai selendang yang bertampung dengan kulit. Tatkala Rasulullah melihat baginda menangis dan menitiskan air mata kerana mengenangkan kemewahan Mus'ab ketika berada di Makkah dahulu. Kerana Mus'ab ini adalah salah seorang sahabat yang begitu dikasihi dan dimanjakan oleh ibunya, dan kerana memandang nasib Mus'ab sekarang ketika berada di Madinah sebagai seorang muhajirin yang terpaksa meninggalkan segala harta benda dan kekayaan di Mekah, saya berhenti pada pertengahan hadis. Kita cuba mengambil gambaran dan penghayatan. Sebab itu bila kita mempelajari sesuatu ilmu, baik dia merupakan nas-nas Al-Quran ataupun nas-nas daripada sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 5 benda yang perlu kita perhatikan. Sama ada dia ayat Quran ataupun sama ada dia hadis Nabi.
Yang pertama ialah kita kena membaca ayat Quran, kita kena baca hadis Nabi pun kita kena baca. Yang kedua, selepas kita baca, kita kena cuba fahamkan apa yang difirmankan oleh Allah kalau dia ayat Al-Quran. Kita kena cuba fahamkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah kalau dia tu hadis Nabi. Pertama baca, yang kedua kena bagi faham. Jangan kita baca sesuatu tanpa kita memahaminya. Lebih bahaya kalau kita baca tanpa memahami apakah konteks ayat Al-Quran dan apakah konteks sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga ialah menghayati. Kita baca, kita faham dan kita hayati. Apa maksud menghayati? Selalu kita buat ceramah, kita buat seminar, kita buat kursus penghayatan haji, penghayatan minggu Al-Quran, penghayatan Isra' Mi'raj. Apakah maksud penghayatan? Apa dia maksud penghayatan? Kita dah baca dah, kita dah faham dah. Bagaimana kita nak menghayati? Kalau kita tengok pada lafaz penghayatan, kosa kata asas dia ialah hayah. Dan hayah ni adalah salah satu daripada sifat Allah yang kita belajar dalam ilmu tauhid sifat 20. Apa maksud al-hayah? Yang maha hidup. Penghayatan bermaksud menghidupkan. Jadi bagaimana kita nak menghidupkan ayat Al-Quran yang kita dah baca dan faham tadi? Bagaimana kita nak menghidupkan nas hadis yang disabdakan oleh Rasulullah yang kita dah baca dan faham tadi? Bagaimana nak bagi dia hidup? Penghayatan ini perlu. Sebab dengan penghayatanlah seorang manusia boleh merasai apa yang difirmankan oleh Allah dan apa yang disabdakan oleh Nabi, dan membawa masuk suasana dan keadaan itu di dalam pemikiran dan jiwa dia. Seolah-olah kalau kita tengok satu filem, kita bukan tengok filem tu sekadar nak tahu cerita. Kita bukan tengok filem tu sebab nak tahu siapa hero, siapa jahat, siapa heroin, cerita lagu mana. Tetapi lebih jauh penghayatan yang sampai macam selalunya makcik-makcik tengok filem Korea, makcik-makcik tengok filem Hindustan, time sedih sampai tahap menangis. Orang yang tengok tanpa penghayatan macam kita, pernah menangis tak tengok filem? Oh, tengok lagu tu, hero kena belasak. Tapi ada orang tu sampai menitih air mata. Pasal apa dia boleh menitih air mata? Kita tak ada apa-apa, relax. Sebab dia menghayati kesedihan yang ditanggung oleh watak yang dimainkan oleh heroin tu. Oh, sedihnya, kesian dia kena cerai kat suami dia. Dia rasa sungguh peristiwa pengalaman dicerai dalam jiwa dia sampai dia boleh menangis. Kita cerai mampu piye dah? Ceritalah bagi kita. Itulah bagaimana kita nak berinteraksi, berta'amul, muamalah dengan Quran. Sebab tu ada sesetengah manusia, bila kita bacakan kisah-kisah Rasulullah, kisah-kisah peperangan, contohnya perang Uhud, bagaimana baginda terluka, baginda terjatuh di dalam lubang, baginda patah gigi serinya, ada orang yang mampu menangis. Why? Sebab dia menghayati apa yang dirasai dan dilalui oleh Rasulullah. Seolah-olah dia hidup dalam peristiwa dan fenomena Uhud tadi. Tapi bagi orang yang nak tahu dan faham semata-mata tanpa penghayatan, dia dengar dan dia faham. Tapi orang yang boleh rasa kesakitan dan kepedihan yang dialami oleh Rasul, dia menangis, dia sedih. Inilah penghayatan.
Selepas penghayatan, kita kena beramal. Amal apa yang kita belajar, kita faham dan kita hayati tadi. Dan yang terakhir, kalau kita ada kemampuan, sebarkanlah ilmu yang kita pelajari dan ambil daripada guru-guru kita.